Imbangan pembayaran ialah satu penyata yang menunjukkan rekod penerimaan keuangan dan pembayaran keuangan antara sesebuah negara dengan negara-negara lain untuk tempoh 1 tahun. Mari kita lihat situasi berikut. Apabila ekspor barangan negara melebihi import barangan, penerimaan keuangan melebihi pembayaran keuangan. Sekiranya ramai pelajar Malaysia belajar di luar negara berbanding dalam negara, maka pembayaran keuangan akan melebihi penerimaan keuangan. Kempen Tahun Melawat Malaysia 2007 sangat berjaya. Oleh itu, penerimaan keuangan telah melebihi pembayaran keuangan. Imbangan pembayaran. Maksud imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran ialah satu penyata yang merekodkan jumlah penerimaan keuangan dan jumlah pembayaran keuangan antara sebuah negara dengan negara lain dalam tempoh 1 tahun. Penerimaan keuangan berlaku apabila negara melakukan pengeksportan barang dan perkhidmatan atau menerima kemasukan pelaburan asing. Semua penerimaan keuangan akan dicatat pada bahagian kredit imbangan pembayaran. Pembayaran keuangan berlaku apabila negara melakukan pengimportan barang dan perkhidmatan atau membuat pelaburan ke negara lain. Semua pembayaran keuangan akan dicatat pada bahagian debit imbangan pembayaran. Perbezaan antara jumlah penerimaan dan pembayaran keuangan sesebuah negara akan menunjukkan nilai imbangan pembayaran negara berkenaan dalam tempoh tertentu. Jika penerimaan keuangan melebihi pembayaran dalam tempoh setahun, negara berkenaan mengalami imbangan pembayaran lebihan, iaitu positif. Jika penerimaan keuangan sama dengan pembayaran keuangan, negara berkenaan mengalami imbangan pembayaran seimbang. Sebaliknya, apabila pembayaran keuangan melebihi penerimaan keuangan, negara berkenaan mengalami imbangan pembayaran kurangan, iaitu negatif. Mengenal butir-butir dalam imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran dibentangkan dalam jadual 2.3, Imbangan Pembayaran Malaysia, seperti yang dipaparkan. Butir A ialah barangan dan perkhidmatan. Butir B ialah pendapatan. Butir C ialah pindahan semasa. Butir D ialah akaun semasa, iaitu merupakan hasil jumlah butir A, butir B, dan butir C. Butir E ialah akaun keuangan. Butir F ialah kesilapan dan ketinggalan. Butir G ialah imbangan keseluruhan atau imbangan pembayaran, iaitu merupakan hasil jumlah butir D, butir E, dan butir F. Butir H ialah asset reserve. Menerangkan butiran-butiran dalam imbangan pembayaran. Butiran A, B, C adalah butiran-butiran atau akaun-akaun di dalam akaun semasa. Jumlah ketiga-tiga akaun tersebut ditunjukkan sebagai nilai akaun semasa pada butiran D. Kesemua keterangan di dalam akaun semasa ini dijelaskan di dalam topik akaun semasa yang berasingan. Butiran E, akaun keuangan mengandungi rekod tentang akaun modal. Akaun modal merekodkan aliran masuk dan aliran keluar modal dan keuangan antara sebuah negara dengan negara yang lain dalam tempoh setahun. Aliran modal keluar ke negara luar didebitkan. Contoh, Petronas melabur 2 bilion ringgit untuk mencari gali minyak di Sudan. Aliran masuk modal dari luar negara dikreditkan.
Contoh, pelabur Korea membina kilang pemasangan kereta Kia di Malaysia. Akaun modal juga dikenali sebagai akaun keuangan dalam imbangan pembayaran. Akaun modal terdiri daripada pelaburan langsung. Pelaburan langsung ialah pelaburan jangka panjang seperti membuka kilang atau membuat projek binaan. Pelaburan portfolio. Pelaburan portfolio ialah pembelian saham, sekuriti, surat jaminan dan bon, contohnya bank-bank tempatan membeli bon dan surat jaminan Amerika Syarikat. Pelaburan lain. Pelaburan lain ialah pinjaman yang dilakukan dengan negara luar. Contohnya, kredit pembekal atau kredit pendahuluan yang diterima oleh pengimport Malaysia. Butiran F, kesilapan dan ketinggalan merupakan pelarasan bagi sebarang rekod yang tertinggal atau pembetulan kesilapan bagi akaun-akaun di atas. Butiran G, imbangan keseluruhan atau imbangan pembayaran merupakan hasil imbangan apabila akaun semasa, akaun modal serta kesilapan dan ketinggalan disatukan. Butiran H, Aset Rizab. Aset rizab terdiri daripada rizab emas dan rizab tukaran asing. Aliran masuk atau keluar rizab antara negara ini direkodkan dalam akaun pergerakan keuangan. Akaun pergerakan keuangan merekod aliran rizab antarabangsa apabila negara tersebut mengalami imbangan pembayaran lebihan atau imbangan pembayaran kurangan. Imbangan keseluruhan mengalami kurangan sebanyak negatif 3,100 juta ringgit. Justru itu, aset rizab akan mengalir keluar sebanyak nilai yang sama, iaitu positif 3,100 juta ringgit. Jenis-jenis imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran terbahagi kepada 3 jenis, iaitu imbangan pembayaran seimbang, imbangan pembayaran kurangan, dan imbangan pembayaran lebihan. Imbangan pembayaran seimbang berlaku apabila jumlah penerimaan dari luar negara sama dengan jumlah pembayaran ke luar negara. Contoh, jumlah penerimaan 100 juta ringgit dan jumlah pembayaran 100 juta ringgit. Imbangan pembayaran seimbang dengan nilai sifar jika berlaku adalah satu kebetulan sahaja. Dengan komponen yang banyak serta urus niaga yang besar bilangannya, hampir mustahil untuk diatur sedemikian rupa sehingga nilai penerimaan sama dengan nilai pembayaran. Imbangan pembayaran kurangan atau imbangan negatif berlaku apabila jumlah penerimaan dari luar negara kurang daripada jumlah pembayaran ke luar negara. Contoh, jumlah penerimaan 100 juta ringgit dan jumlah pembayaran 140 juta ringgit. Imbangan pembayaran kurangan sebanyak 40 juta ringgit. Pada tahun 2000, negara kita mencatatkan imbangan kurangan. Nilai imbangan pembayaran negatif 3,703 juta ringgit. Dalam kata lain, negara kita kurang penerimaan wang masuk sebanyak 3,703 juta ringgit. Imbangan pembayaran lebihan atau imbangan positif berlaku apabila jumlah penerimaan dari luar negara melebihi jumlah pembayaran ke luar negara. Contoh, jumlah penerimaan 100 juta ringgit dan jumlah pembayaran 75 juta ringgit. Imbangan pembayaran lebihan sebanyak 25 juta ringgit. Pada tahun 2003, negara kita mencatatkan imbangan lebihan. Nilai imbangan pembayaran positif 39,703 juta ringgit.
Dalam kata lain, negara kita menerima lebih banyak wang masuk sebanyak 39,703 juta ringgit. Sebenarnya, daripada tahun 1999 hingga catatan terkini, hanya sekali negara kita mencatatkan imbangan kurangan, iaitu pada tahun 2000. Tahun-tahun selainnya, negara kita mencatatkan imbangan lebihan. Mentafsirkan hasil pengiraan imbangan pembayaran. Jadual yang dipaparkan merupakan imbangan pembayaran yang diringkaskan daripada imbangan pembayaran sebenar. Nilai butiran D diperolehi dengan menjumlahkan butiran A, B dan C. Pada tahun 200X, nilainya ialah 75,000 juta ringgit. Nilai butiran G, imbangan pembayaran keseluruhan, diperolehi dengan menjumlah butiran D, E dan F. Pada tahun 200X, nilainya ialah negatif 10,000 juta ringgit. Nilai ini menunjukkan imbangan kurangan sebanyak 10,000 juta ringgit. Kesannya pada aset reserve ialah 10,000 juta ringgit akan mengalir keluar untuk mengimbangi kurangan yang dialami. Pada tahun 200Y, nilai imbangan pembayaran ialah 43,700 juta ringgit. Nilai ini menunjukkan imbangan lebihan sebanyak 43,700 juta ringgit. Kesannya pada aset reserve ialah 43,700 juta ringgit akan mengalir masuk untuk mengimbangi lebihan yang dialami. Pergerakan keluar atau masuk reserve tukaran asing dan simpanan emas ini dicatatkan dalam akaun pergerakan keuangan. Akaun pergerakan keuangan menunjukkan sebarang kurangan atau lebihan yang terdapat dalam imbangan pembayaran akan diselaraskan. Membuat kesimpulan mengapa imbangan pembayaran boleh menjadi positif walaupun imbangan dagangan adalah negatif. Imbangan perdagangan adalah butiran A yang terdapat di dalam imbangan pembayaran. Selain daripada imbangan perdagangan, ada beberapa lagi butiran seperti imbangan perkhidmatan, imbangan pendapatan, imbangan pindahan semasa dan imbangan akaun modal. Walaupun imbangan perdagangan bernilai negatif, jika butiran lain bernilai positif, maka imbangan pembayaran secara keseluruhannya masih boleh bernilai positif. Kesimpulan, imbangan perdagangan adalah salah satu komponen sahaja di dalam imbangan pembayaran. Komponen yang lain masih boleh memberikan kesan imbangan yang berbeza. Sebenarnya, setakat rekod yang ada, daripada tahun 1987, negara kita telah mencatat imbangan perdagangan positif berturut-turut.